Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsani ila yaumiddin wal jami'il anbiya wal ulama wasyuhada was salihin fil bar wal bahri ajma'in thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ila asatidatina wa litalamidina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sya'ulillahi lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa dzukhrina wa maulana Muhammadinil Mustafa ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibalu sabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Rabba Musa wa Harun wa Ya Rabba Ibrahim wa Ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alaihim ajma'in. Allahumma rizqna al-fahma wal ilma wal hikmata wal aqla wal hifza bi rahmatika ya arhamar rahimin. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, ahli jemaah yang dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kathiran tayyiban mubarakan fih. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah karunia, taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, masih memberi peluang kesempatan untuk kita meneruskan kehidupan di alam dunia ini yang sifatnya sementara dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi. Itulah destinasi terakhir daripada perjalanan kehidupan manusia, tempat di mana mereka akan diganjari, akan dibalas segala apa yang telah mereka lakukan di alam dunia dulu. Ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jaza. Dunia ni ialah negeri amal, negeri untuk kita bekerja, beramal. Dikendaki amal ni bukan amal duniawi. Amal mana berkebun, berladang dia, kerja seharian kasbiah. Tapi dikendaki amal di sini ialah amal untuk membina kehidupan di akhirat kita, amal ibadah kita. Maka di dunia inilah tempat kita beramal, tempat kita melakukan ketaatan, ibadah sebanyak mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena ingat, amal kita tidak disia-siakan, tidak dihampakan, tidak dibiarkan begitu saja. Sebaliknya, setiap amal perbuatan yang kita lakukan, daripada sebesar-besar amal sehinggalah sekecil-kecil amal, amal yang pada pandangan mata manusia mungkin remeh, mungkin begitu simple, nampak lekeh je buat amal tu, tapi di sisi Allah tidak ada satu amal yang Allah biarkan sia-siakan, melainkan Allah Ta'ala ambil kira. Allah ambil kira, iaitu Allah Ta'ala akan bagi ganjaran. In kana khairan fa khairun. In kana khairan fa khairun, ay in kana amaluhu khairun, in kana amaluhu khairan, sekira adalah amalnya
amal seorang itu khairan, ialah amal yang baik, amalan khairan, maka fa khairun ay fahuwa fajazauhu khairun, iaitu pembalasannya pun kebaikan juga. Nampak tak? Begitu juga kalau buat sayyi'ah, kalaulah dibuat kejahatan, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Kalau buat kejahatan begitu juga, Allah Ta'ala ambil kira, tidak biarkan begitu saja dengan perbuatan kamu tu. Fajaza'u sayyi'atin, maka bermula balasan keburukan kejahatan itu, sayyi'atun misluha, maka kejahatan seumpama sayyi'ah yang kamu buat tadi. Itulah maknanya Allah Ta'ala ambil kira. Dalam Quran sana Allah Ta'ala sebut jazaa'u wifaqa, jazaa'u wifaqa. Jadi di akhirat esok, sebahagian daripada ahli-ahli neraka diazab, diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam api neraka yang begitu panas, menggelegak. Azabun alimun ay azabun mu'lim ataupun mu'lamun, azab yang pedih ataupun azab yang memedihkan. Maka mereka berada dalam neraka Allah Ta'ala, diseksa, dibakar kerana apa? Jazaa'u wifaqa. Wifaqa ay muwafiqah, balasan yang muafakat, yang bersetujuan, yang berbetulan, muafakat. Muafakatlah, yang bertepatan dengan amal kamu di dunia. Lu nak pelik apanya? Allahu Akbar. Jadi tidak ada sebarang pertikaian. Inilah ganjaran habuan kamu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pimpin kita dengan cahaya ma'rifah, cahaya hidayah, masuk dalam basirah, dalam pandangan mata hati kita, supaya kita sentiasa sedar daripada maksud matlamat kita dihantar di atas dunia ini. Bukan semata-mata nak berseronok, bebas apa yang kita nak buat. Sebaliknya begitu banyak pantang larang dalam agama, yang boleh, yang tak boleh. Itu kita kena ambil perhatian. Jadi sedang jemaah dirahmati Allah Ta'ala, jadi giliran saya untuk mengisi kekosongan pada pagi yang berbahagia ini. Jadi kita seperti biasa, kita petik sedikit daripada hadis yang terkandung dalam kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari, kitab masyhur dia, kitab Bukhari. Itu asahul hadis. Antara kita hadis paling sahih ialah kitab Bukhari. Antara karangan lain ialah Adabul Mufrad, hadis yang membicarakan adab-adab. Qala wa bisanadil muttasil ilahi wa bihi annahu qala. Maknanya hadis mengenai memohon keselamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. An Awsati bin Ismail qala sami'tu Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ba'da wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ama awwali maqami hadha thumma baka Abu Bakrin thumma qala alaikum bisidqi fa innahu ma'al bir wa huma fil jannah wa iyyakum wal kadhib fa innahu ma'al fujur wa huma fin nar wa sallallahu al mu'afah fa innahu lam yu'ta ba'da al yaqin khairun min al mu'afah ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. Mafhumnya, dari Ausat bin Ismail, dia berkata, setelah Nabi SAW wafat, aku mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Jadi kata Ausat, dia kata setelah kewafatan baginda Nabi SAW, didengar ucapan daripada Al-Khalifatul Awal ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, atau Abu Bakar bin Quhafah. Nama ayah dia Quhafah. Akhirnya Abu Bakar ni masuk Islam. Kira-kira mu'allaf lah Abu Bakar ni. Abu Bakar ni masuk Islam, dan dia ni dalam sirahnya memang dia ni korib dengan Nabi.
Sebelum masuk Islam pun memang dia dah bersahabah dengan Nabi. Rakanlah teman Nabi, maknanya sebelum masuk Islam pun dah rapat dengan Nabi. Tapi antara maknanya fikir Nabi pada Abu Bakar ni, Nabi begitu kasih kepada dia, teman rapat, maka Nabi pun dakwah dia lah, masuk Islam. Antara sahabat yang pertama masuk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi dia awal. Lepas tu dapat Islam, dia pun kempen juga Islam pada sahabat-sahabat yang dekat. Tu Masya Allah. Dia pun dah pakai terima Islam ni, kemudian dia pun bersemangat nak sebarkan Islam, membantu perjuangan Nabi. Mengikut sirahnya, hari yang pertama dia masuk Islam, 6 orang masuk Islam di bawah dia. Cuba bayang, 6 orang masuk Islam selepas daripada keislaman Sayyidina Abu Bakar. Masuk Islam terus dia pun dakwah juga. Puak-puak Quraisy tu, semangat dia. Kemudian bila dia dah masuk Islam, dia risau, dia fikir dia pada ayah dia. Pada ayah dia, maka macam mana ayah dia nak masuk Islam? Dia panggil Nabi lah, so Nabi sini dakwah. Akhirnya Nabi pergi jumpa ayah dia, Nabi letak tangan di dada dia, Nabi suruh dia mengucap syahadah ayah dia. Akhirnya takdir Allah, ayah dia pun masuk Islam. Abu Bakar As-Siddiq, Abi Quhafah. Adapun sahabat lain umpama Umar Ibnul Khattab, ayah dia terus berkekalan dengan kufur. Nama tak? Uthman bin Affan. Jadi Abu Bakar ni maknanya ayah dia masuk Islam. Malah dia ni menjadi tok ketua Nabi, menjadi mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana dikahwinkan anaknya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kepada Nabi. Itu dia. Jadi dia dengar Sayyidina Abu Bakar ni kata apa? Nabi SAW berdiri pada tahun pertama aku tinggal di tempatku ini. Kemudian Abu Bakar menangis, lalu ia berkata, hendaklah kalian jujur, kerana sesungguhnya kejujuran bersama kebajikan. Jadi kamu ni kena berlaku jujur lah. Alaikum bisidqi. Sidqi asalnya benar. Benar ni termasuk makna benar ni ialah jujur. Kita hidup ni biar jujur. Ataupun kita kata amanah. Jujur. Jadi apa-apa tanggungjawab, apa-apa amanah yang diserahkan ke atas kita ni, kita kena berlaku jujur, telus. Alaikum bisidqi. Kerana apa? Fa innahu ma'al birri, kerana sesungguhnya benar itu, mana jujur itu beserta dengan kebajikan. Dia akan bersama-sama dengan bir, kebaikan. Lawan daripada jujur ni pecah amanah, culas orang panggil. Jadi kalau begitu dia ni akan jauh daripada kebaikan. Wa huma fil jannah. Sedangkan keduanya, iaitu benar, jujur serta kebajikan itu, kedua-duanya akan masuk dalam syurga Allah. Kamu nak syurga atau tidak? Nak syurga kena berlaku jujur di atas dunia. Supaya kita kata kata-kata yang benar, kalamul haqq. Kata-kata yang benar ni pahit. Walau kana murran. Mana? Qulil haqqa. Qulil haqqa. Kamu katalah yang benar. Kamu katakanlah yang benar itu, ataupun kata olehmu akan yang sebenar. Walau kana murran, walau kana al-haqq, walau kana, jikalau adalah yang benar itu murran, ialah pahit sekalipun. Kena kata. Nama tak? Amanah. Benda yang kita kena sampai, kita sampaikan. Yang boleh kita buat kata boleh, yang tak boleh kita kata tak boleh. Itu saja tugasan kita. Bukan kita nak berpaling, cari jalan nak kona. Yang boleh, bila orang tekan kita, tolonglah cari dalil boleh. Kita syarak kata tak boleh. Nampak tak? Jadi cari jalan, cari kaedah nak melepas tu. Nak melepas daripada yang tak boleh tadi. Jadi kalau begitu kena kata kebenaran, walaupun pahit, yang manisnya, yang sedapnya kata tak betul. Jadi begitulah kehidupan kita, kena berlaku jujur. Walaupun jujur ni satu kepahitan,
Yang sedapnya apa? Sedapnya kita melencong, kita pesong, kita kona sana kona sini. Itu yang seronoknya, mendatangkan hasil lumayan. Tapi kata bakar kamu berlakulah benar, berlaku jujur. Jujur inilah akan yang membawa kamu ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Payah tak? Mulut manusia ni rata-rata nak ke syurga, tapi sudut amal dia, Allahu akbar. Pada sudut amal kita ni boleh kata amalan ahli syurgawi ke? Amalan syurgawi, ahli-ahli syurga punya amalan ada tak? Ada pun boleh jadi bermasa. Masa-masa ni tu dah bukan amalan ahli syurga, macam ahli syurga dah orang kata kamu. Masya-Allah dah. Lepas pada tu mulalah dia lara, dia ghaflah dia. Allahu akbar. Jadi orang soleh. Payah dah nak jadi orang soleh ni, orang baik. Tak buat dah dosa-dosa, dia taubat, dia lurus perjalanan dia. Nak jadi orang soleh. Ni latihan kita ni bulan Ramadan ke arah kesolehan. Ke arah kesolehan. Dia suruh puasa belaka, padahal yang wajibnya imsak anil muftir. Imsakun anil muftir. Bila kata puasa ni menahan diri daripada perkara membatal, tapi ulama buat pula maratibus saum. Martabat puasa awam, khawasul khawas. Ni nak latih tu. Nak latih daripada awam ni lapar perut, tak makan tak minum je, mata tak jaga, telinga tak jaga, mulut tak jaga, hati tu lah jauh lagi lah. Tu puasa awam. Naik khawas dah, tangan, mulut, kaki jaga dah, anggota-anggota besar tu jaga dah, tapi hati duk lalai lagi. Hati tu tak ingat lagi Tuhan. Masuk khawasul khawas, puasa Zuhir tu mudah dah bagi dia. Mudah sampai tahap boleh jaga dah hati. Hati ni sentiasa ta'alluq dengan Allah Subhanahu wa taala. Tawajjuh ila Allah. Hati dah bertumpu kepada Allah. Mulahazah, muraqabah tu hati tu. Muqarabah. Hati dah berhubung dengan Allah. Tu khawasul khawas. Jadi kalau begitu latihan nak membawa kepada sifat-sifat kesolehan. Allahu akbar. Dah tu kita la'allakum tattaqun tu boleh tak boleh lagi? La'allakum tattaqun. Berapa orang dah daripada surah Ad-Diniyah dah dapat takwa? La'allakum tattaqun ayat bab puasa. Atas mimbar ittaqullah atas mimbar. Berapa kali tukar tok khotib dah. Tok khotib berapa kali tukar dah. Bukan kata tok khotib, tongkat-tongkat mimbar pun tukar dah. Berapa orang dah dapat sifat takwa? Berapa orang dah dapat sifat takwa? Sekira-kira semua perintah Allah dia dah beres pada masa yang sama, semua tegah larangan Allah Ta'ala dapat dijauh, beres. Ni takwa. Allahu akbar. Payah, memang payah. Tak dapat taufik hidayah daripada Allah, bukan takwa dah, kita langgar. Allahu akbar. Tu tengok. Tu maka dalam ayat Quran Allah Ta'ala sebut wa yaqulu rabbana amanna faghfir lana. Mereka berkata mana al-muttaqun. Mananya al-ubadu al-muttaqun. Al-ubadul muttaqun, hamba-hamba yang bertakwa ni mana? Malam-malam tu tengok. Mereka berkata apa? Rabbana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Hei Tuhan kami, amanna, kami telah beriman ya Allah. Kami telah beriman kepadamu, kami yakin kepadamu. Kami percaya dah kepadamu ya Allah. Tu dakwa dia. Amanah faghfir lana, bila kami dah percaya ke engkau, ampunlah dosa kami ya Allah. Faghfir lana dzunubana, bukan setakat ampun dosa kami, wa qina azabannar, wa qina dan pelihara olehmu akan kami azabannar, akan azab seksa neraka-Mu ya Allah. Engkau dah ampunkan dosa kami, selamatkanlah kami daripada neraka-Mu yang begitu panas ya Allah. Yang Nabi kata apa?
narukum juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Api dunia kamu ni, panah-panah api dunia terbakar, hangus, rentung. Tak? Api dunia je. Panah-panah pun masih dinamakan kelas api dunia sahaja. Maknanya api akhirat lain. Jadi api dunia pun tak sudah dah hangus, habis rentung. Abu, jadi abu habis. Sebesar-besar sekukuh-kukuh, segagah-gagah besi, lentur, cair dengan sebab api. Besi tu, Masya Allah. Tak? Besi galian, apa besi paling keras? Tembaga ke apa, letak api tengok, cair. Cuba bayang tubuh kita, Allahu Akbar wa niyazabillah. Memang bahan bakar lah tubuh ni. Tak? Kena api terbakar, bukan macam besi. Besi bukan dia kena api terbakar, dia cair. Makna binasa lah besi tu. Tapi kita ni, na'udzubillah, ada orang kena sampai terbakar. Jadi kayu api. Tu. Faghfir lana waqina azabannar ya Allah. Pelihara olehmu akan kami ya Allah daripada azab neraka-Mu ya Allah. Ni dunia ni satu juzuk daripada 70. Juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam, daripada 70 juzuk, 70 bahagian kepanasan daripada api neraka Allah. Bayang, tambah 69 lagi. Satu bahagian panah berapa darjah? Tambah 69 kali lagi. Itulah kepanasan sebenar. Nampak tak? Di samping doa dia tu, doa ni orang-orang yang muttaqun tadi, bertakwa, selamatkan kami dari api neraka-Mu ya Allah. Kemudian apa sifat Allah Ta'ala sebut? As-sabiruna as-sabirun was-sadiqun. As-sabirin was-sadiqin. Orang-orang yang sabar sabar menanggung penderitaan, sabar menanggung kesusahan dalam liku-liku kehidupan dia. Dia tanggung, terima, sabar. Kalau berat-berat, tahammul, dia tanggung. Itu keadaan dia. As-sabirin was-sadiqin, sabar. Ini puasa Allahu Akbar. Malaysia puasa dah. Puasa 14 jam. 14 jam puasa pun kena musim hujan. Allahu Akbar. Sejuk, damai, aman. Tak berasa mujahadah. Kita tak pergi tempat negara yang panjang siang hari ni. Eropah sana tu. Sampai 21 jam paling lama, coba bayang. 21 jam. Kurang sikit 20 jam, 19 jam, makna banyak tempat. Di kutub sana tu, coba bayang. Lepas tarawih, siap-siap nak tidur tak dan subuh dah. Jadi kalau 21 jam, coba bayang. Puasa 21 jam, malam berapa jam? Malam 3 jam. Tidur apa 3 jam? Lepas subuh dah. Makna lepas tarawih boleh setengah jam ke sejam. Sahur dah bangun. Siang hari 21 jam. Kita Malaysia 14 jam, 4 melepek dah. 14 jam separuh mati dah, tengok Allah teruknya, dhaifnya dah. 14 jam. Tak tambah 1 jam lagi boleh. 14 jam kita tambah 1 jam. Takdir hari ni langit macam mana, sistem matahari jadi slow, entah macam mana. 15 jam. Gege habis. Apa ni majlis agama ni tambah 1 jam pula. Sesat habis. Silap kalau matahari lambat dah, lebih 1 jam. Berat, penat dia kata. Menyeksa, menyusahkan orang Islam. Tengok. Dia tiap-tiap hari 21 jam puasa. Mujahadah dia. Allahu Akbar. Jadi kalau begitu kita kata kena sabar. Macam mana keadaan kena sabar. Sabar ni sampai tahap mulut tak kata apa. Diam ni tu sabar. Allahu Akbar. Dah. Kita tengok. Tapi ada tempat lah. Dah. Mesti mana kita faham. Ada tempat tak boleh duduk diam. Bab agama tak boleh diam lah. Kalau benda menyalahi tak boleh diam. Tak boleh sabar dah situ. Kena nyatakan. Yang jadi setan bisu.
Syaitan bisu. Tengok kawan kita semayang tak betul, allamahu. Maknanya kena ajar. Ajar dia. Kamu sujud tak betul ni. Mana kamu ambil wuduk tak rata ni? Nampak kebatilan tak boleh. Tapi nisbah menyakiti kita, menyakit, menyusahkan kita, diam, tu sabar. Ya, selagi boleh tanggung, kita tanggung. Kemudian was-shadiqin, orang-orang yang benar bil iman, keimanan benar. Lagi apa? Wal munfiqin, as-sabirin was-shadiqin, orang yang benar. Kemudian orang-orang yang membelanjakan harta dia. Nampak tak? Orang-orang yang membelanjakan harta dia. Wal munfiqin ay wal mutasaddiqin, orang yang banyak bersedekah. Ni sifat orang bertakwa Allah sebut. Orang yang banyak bersedekah. Wal qanitin, sebelum tu tak? Wal qanitin ay muti'in, orang-orang yang taat. Qunut, orang yang qunut. Qanitin. Wal qanitin. Wal munfiqin, orang-orang yang membelanjakan sedekah sana sedekah sini, sibuk duk sedekah aja, hulur duit dah. Sedekah. Wal mustaghfirina bil ashar, dan orang-orang yang meminta keampunan. Tapi special ni, wal mustaghfirin, minta ampun ni dua. Maghfirah ni dalam lughah Arabiah ulama kata dua. Al maghfirah, minta ampun ni pertama. Yang pertama minta hapuskan dosa, minta Allah lindung, satar. Kita ada dosa ni masalah. Jadi Allah Ta'ala lindung, bungkus. Dosa tu ada tapi bungkus, tak nampak. Itu satu makna ampunan, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menutup dosa kita. Yang kedua, tujuan daripada minta ampun iaitu minta Allah jangan ambil seksa, minta Allah jangan ambil balas muakhazah. Harapan kita dengan ampunan tadi, Allah tidak ambil salah, Allah tidak balas seksa dengan salah kita tu. Itu faedah kedua. Maknanya kalau Allah lindung, hapus dosa, boleh jadi Allah nak azab lagi. Tapi faedah maghfirah, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, bersegeralah sekalian kamu kepada ampunan Tuhan kamu. Bersegera, mubadarah, bersegera kepada ampunan Tuhan, dan ampunan tadi minta Allah jangan ambil salah. Itu tujuan. Allahu Akbar. Tapi nak jadi orang muttaqun tadi apa dia? Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang meminta ampun bil ashari, iaitu pada waktu sahur. Tengok. Jadi ada qaid. Ada qaid, sedekah bebas bila-bila, taat bila-bila, apa lagi? Benar bila-bila, sabar bila-bila diuji. Tapi ampun ni, minta ampun, Allah Ta'ala buat qaid, iaitu waktu sahur. Maknanya ada tuntutan besar pada waktu sahur. Di samping kita tasahharu fa inna fis sahur barakah, bersahurlah kamu, makanlah waktu sahur sekurang-kurang. Kalau malas bangun pun, kenyang dah malam tadi, Masya Allah dah. Malam tadi kenyang lagi ni, more tadi puasa lagi, perut ni more. Tu usah dia carry forward dah. Yang berbuka bawa ke more, yang more cadang dah tu. Yang more cadang dah mitiau ke apa more. Tapi yang buka puasa iftar bawa pergi more 2 kali, more dengan iftar jadi 2 kali. Dah, itu 2 kali asas, tapi ada orang sampai 3 kali iftar. Buka puasa 3 kali. Mana 3 kali? Azan tu sekali dah. Azan tu buka puasa wajib dah tu, wajib. Standby dah 5 minit buah tamar, standby dah jari. Dah. Macam menunggu detik 12 malam, mana tak bunyi loceng ni. Tu mana Tok Bila tidur ke apa. Standby dah buah tamar. Dah bawa je ngap selalu. Tak sempat dah. Je masuk mulut ngap-ngap, ataupun setengah tu sebelum azan masuk mulut dah. Masya Allah. Dah. Azan tu ngap terus. Standby.
Pasal apa? Ta'jilul fitri kata dia. Yusannu ta'jilul fitri fi Ramadan. Oh, sedap hujah. Apa tu? Masuk mulut siap dah azan 2 minit lagi. Sunat bersegera berbuka. Oh, tak tunggu dah. Apa tak? Pantas. Allahu Akbar. Kalaulah semua Islam buat keputusan macam ni, 5 waktu sembahyang semua dah bersedia, kelang kabut nampak, nampak kelang kabut 5 minit sebelum azan dah siap-siap. Masya-Allah. Syurga tinggi Allah nak bagi. Tak, 5 waktu sembahyang semua nampak dah runsing dah macam nak berbuka puasa tu. Tapi tengok lepas Ramadan ni kita tengok. Tak, waktu sembahyang Zuhur jadi pukul 4, Asar pukul 6.30. Ni tak apa, yang penting ni sunat berbuka awal tu, sunat puasa tu. Sembahyang awal tak masuk sembahyang awal. Muwassa'. Ada dalil lagi ni. Solat ni waktun muwassa'un, waktu yang diluas. Makna boleh asar pukul 6 pun boleh. Sedap main pekoh dia. Bab puasa ni masya-Allah segera. Jadi kita kata tengok berbuka dia waktu dah azan tu berbuka dah tu. Itu dinama berbuka, membatalkan dengan makanan tadi. Balik semayang lebih kurang maghrib, surau ke setengah semen di rumah. Lepas maghrib mengadap pula kuih-kuih, ada lagi nasi-nasi tambah sikit. Tu lepas maghrib makan pula. Tu berbuka kali kedua tu. Iftar Sani panggil. Berbuka kali kedua. Lepas more pula. More. More nak makan more. Makanan more sedia tapi yang buka tadi tak habis, bawa lagi ke more. Iftar Salisah dia panggil. Iftar Salisah. Buka puasa kali ketiga. Pasal menu buka puasa tu tak habis lagi. Allah, kekenyangan bagi. Jadi bangun sahur tak mau makan dah kenyang. Bila kenyang bangun sahur tak nak makan. Jadi Nabi kata bangun sahur, tasaharu, bersahurlah kamu. Malam malas, ulama kata seteguk air atau sebutir tamar, sebiji tamar, makan juga. Kerana fa inna fi sahur barakah, kerana pada sahur itu ada keberkatan. Berkat ni yang rahsia dalam Islam, berkat. Ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Berkat ni umum, bukan kata berkat ni mesti panjang umur. Berkat ni apa dia? Tahan lama ke? Tak. Jadi berkat ni makna umum. Boleh jadi dengan makanan kamu tadi, tamar sebiji tadi, 3 biji tadi, Allah hilangkan penyakit. Boleh jadi dengan buah tamar 3 biji ni kuasa tenaga luar biasa, boleh bertahan 1 hari tu. Puasa kamu tu, tu tengok. Kalau tak sahur, dia lain macam lah badan ni. Tu barakah dalam sahur. Allahu Akbar. Jadi ingat, waktu sahur ni bukan untuk makan minum saja. Rupanya ayat ni yaumiyah ni. Sahur fi Ramadan, ataupun ketika nak puasa sunat dipanggil sahur. Kalau kita tak puasa tak panggil sahur. Bangun pagi pukul 5 pagi berasa lapar perut. Pergi dapur makan. Ada roti sekeping 2 dia makan. Tak panggil sahur. Sahur ni berhubung dengan puasa. Memang waktu sahur tapi tak dinamakan makan sahur. Sahur-sahur ni sunat untuk berpuasa. Waktu tu memang waktu sahur. Pukul 5 tu dia punya waktu sahri. Jadi tak ada keberkatan macam Ramadan ni lah. Kalau hari-hari lepas pada Ramadan kita bangun pukul 5, ajak kawan-kawan jom. Kena mana cah kuih tiaw ke mana pukul 5 pagi. Pergi restoran. Dia tak ada berkat. Makan boleh kenyang begitulah. Tapi berkatnya waktu sahur Ramadan. Pasal tu Nabi bagi tahu. Allahu Akbar. Kan? Cuba tengok. Kalau 5 pagi dia bangun lapar, bangun tidur. Jom. Kena roti canai ke mana-mana pukul 5 pagi. Si lemak ke. Pukul 8 cari pula. Pukul 8 pagi tu. Kalau tak puasa. Jom. Mana? Roti canai pula. Tengok. Dia kejap dia hilang dah. Tapi sahur ni lain macam. Jadi jemaah dirahmati Allah Ta'ala, kita pun bangun sahur. Ada pukul 4 pagi, 5 pagi. Ada sunat pula. Takhir. Takhir ni kira-kira 10 minit sebelum azan. Itu takhir. Lewat. Supaya tenaga tu lebih bertahan lama lah. Akhir-akhir waktu imsak tu. Kalau kita awal sangat jadi lapar pula. Jadi bila dia dah
Bangun sahur ada satu tuntutan ni, tiap-tiap hari. Adapun makan sahur pada bulan Ramadan atau puasa sunat. Tapi untuk hari-hari, wal mustaghfirina bil ashar, nak jadi orang bertakwa kena istighfar tiap-tiap kali waktu sahur. Sahur tu kena istighfar pula. Istighfar lah. Kita dah sahur, duduk sandar, boleh tahajud, molek lagi lah. Bangun tahajud, cerah cahaya dalam kubur kita ni. Tahajud peluang dah, ada masa panjang lagi lepas bersahur tu tahajud bangun. Istighfar ni satu amalan, kena jadikan satu amalan. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Kita rasa kemanisan kalau kita istighfar sebelum subuh. Sebelum suatu sahur tu. Kerana apa? Dia satu perintah Allah dan satu tuntutan dalam agama ni. Minta ampun. Tu setengah tariqah dah. Ada wirid-wirid memang dia istighfar sebelum subuh ni. Boleh 100, boleh 1000 ke. Masya Allah. Hampir dengan Allah Ta'ala. Rezeki murah, rahmat Allah mencurah-curah. Istighfar. Jadi pasal ni kuat. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah Ta'ala suruh istighfar dengan waktu sahur ni. Allahu Akbar. Itu nak jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi sambung hadis tadi, kamu kena jujur. Kejujuran itu bersama kebajikan, keduanya bawa kamu dalam syurga. Jauhilah dusta, kerana dusta bersama kederhakaan, dan keduanya ke dalam neraka. Orang yang dusta, kecek melawak ni, kecek ni tipu, tak betul. Dia ni dalam kederhakaan dan keduanya akan masuk neraka. Orang derhaka, orang yang dusta akan masuk neraka. Dan mohonlah Allah Ta'ala keselamatan. Jadi Allah Ta'ala, Nabi bagi tahu wasalullah al-mu'afata, dan mintalah Allah Ta'ala akan keafiatan, keselamatan. Afiat daripada segala kebencian. Kalau afwa, fa'fu anna. Afwa ni kemaafan, tapi mu'afata maknanya keselamatan atau afiat dipanggil. Afiata ataupun mu'afata itu keselamatan. Makna kena minta keselamatan daripada Allah. Janganlah kalian saling memutus hubungan, dia kata. Jangan putus memutus. La taqata'u wa la tadabaru, jangan putus memutus hubungan. Allahu Akbar. Ada lagi yang tak berhubung, tak putus hubungan, tak bertegur siapa. Dia nak bergaduh ni mudah ya. Dan nak bina sahabat ni bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tapi nak putus hubungan ni mudah, sebentar je, sepatah je. Sepatah perkataan je. Cuba bayang. Kata yang mengguris, yang menyakiti, mencalarkan hubungan tadi sepatah je. Contoh berlaku kehilangan barang. Contoh berlaku kehilangan barang. Kita duduk dengan sahabat kita, duduk satu pejabat ke, duduk satu penginapan ke. Kena telefon hilang, waliyazabillah dah. Telefon hilang. Kau ambil telefon aku telefon aku hilang, kau ambil Padahal kawan korib bertahun-tahun, berpuluh tahun daripada budak, daripada sekolah, terus bersama-sama sejati lah tu. Kerja mana-mana pun bersekali. Aku nak, kita pergi dua lah. Bila pilih siapa, saya nak dengan si Fulan. Koribnya dia tak nak pisah. Tiba-tiba berlaku gini, dia pun dah ada prasangka, kamu ambil telefon aku tengok kawan dia tak ambil, dia pun kata aku tak ambil. Mana jom cuba cari sana. Dia pun tolong cari, tapi kita dah ada prasangka dengan dia. Apa perasaan dia? Dia ni tuduh aku. Tengok. Dia tuduh aku ambil. Dah ada dah. Selisih dah di situ. Dah ada persengketaan. Dia pun dah sangka buruk. Nampak tak? Walaupun dia ni hanya tanya, kamu ada ambil ke? Tanya tu nak, boleh jadi tanya nak dapat info. Boleh jadi kamu tersimpan ke? Dah. Kata pun bukan nak menuduh, tapi kawan dah sangka dia ni tuduh aku ni. Mula renggang-renggang, mula dah ada keretakan di situ. Putus hubungan, putus payah nak baiki dah. Tengok muka pun tak share dah. Tak share dah tengok muka. Jadi jangan putus memutus, berdamailah.
peringkat keluarga, peringkat jiran, tetangga, masyarakat umum ni, tak adalah kita hati kita macam laut, luas hati kita ni. Katalah apa, buatlah apa, aku tak ambil hati. Tu. Jadi wala taqata'u wala tadabaru, dan jangan kamu saling membenci. Tadabaru makna membelakangi. Jangan membelakangi, benci, membenci. Wala tahasadu, dan jangan kamu iring, maknanya orang panggil hasad, berhasad dengki, iri hati ke. Wala tabaghadu, jangan kamu membenci. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah sekalian kamu hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Ni payah belaka ni. Kalau Allah tak pimpin kita, payah nak amal agama ni. Sedangkan ad-dinu yusrun, agama ni mudah sebenarnya. Tapi nak boleh kepada taat tadi tu, perlu pimpinan daripada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus ya Allah. Makna al-Islam tu, tunjukkan kami Islam tu ya Allah. Allahu Akbar. Tu rahmat Allah Ta'ala ni. Kita boleh buat amal, boleh taat. Kita kalau tak ada rahmat Allah, yang katalah. Kalau tak ada rahmat Allah, jangan kata apa. Memang tak boleh buat apa, nak ibadat tak boleh, dunia entah ke mana kita ni. Semata-mata rahmat Allah. Tu maka kata pujangga, kullu insan yumkinu ayya'isha bila abin wa ummin. Kata pepatah Arab, kullu insan yumkinu ayya'isha bila abin wa ummin walakin la yumkinuhu zalika biduni rahmatillah. Kata dia, tiap-tiap manusia ni boleh hidup tanpa ibu, tanpa bapa, harus boleh kita terima. Kalau satu orang ni dia ni berjaya lah, siapa ayah dia? Mana ada ayah dia meninggal awal lagi anak yatim. Ayah dia meninggal lagi anak yatim. Hebat. Ayah tak ada siapa yang mengasuh dia, siapa yang mentarbiah dia. Harus, maknanya tak ada bapa pun Allah boleh beri berjaya, kesungguhan dia sendiri. Atau duduk rumah pakcik ke, duduk rumah atuk ke, ada orang mengasuh. Tak, itu pun tak perlu. Allah Ta'ala bagi sifat rajin pada dia. Macam Nabi SAW. Sedangkan berapa ramai yang duduk dengan mak ayah, besar dengan mak ayah, modal cukup, belanja cukup, keperluan beres, gagal juga, malas juga. Allah Ta'ala tu. Jadi kalau begitu, satu orang tak ada ibu bapa ni, dia boleh hidup, boleh membesar, boleh berjaya. Maknanya pada adat kita boleh terima. Nabi pun Masya Allah, yatim piatu, kan? Manusia paling mulia, akhlak yang paling tinggi. Sopan santun Nabi tertinggi. Siapa tarbiyah? Allah Ta'ala tarbiyah. Tapi walakin la yumkinuhu zalika bi ghairi rahmatillah. Tapi manusia tidak boleh demikian. Itu makna tak boleh nak meneruskan kehidupan dia, tak boleh bawa kehidupan dia biduni rahmatillah, dengan ketiadaan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah tak ada, bukan kata nak berjaya, kan? Hidup pun tidak. Kita hidup ni pun dengan rahmat Allah. Boleh lahir elok, boleh membesar, dengan rahmat Allah. Jadi sehingga saat ini, ketika ini keadaan kedudukan yang Allah letak kita ni, dalam boleh taat, dalam kita keadaan aman, sentosa, boleh berada bulan Ramadan yang penuh keberkatan ni, di dalam rahmat Allah. Itu saja. Syukurilah rahmat Allah Ta'ala ini. Kita jagalah rahmat dan sentiasa mencari-cari rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Sidang jemaah dirahmati Allah Ta'ala, kita pun ada saki baki daripada Ramadan, ada lebih kurang dah 8 hari dah. 8 hari lebih kurang. Betul. Cek balik lah. Betul 8 hari. Jangan lebih, jangan kurang lah. Jangan lebih 30 hari, jangan kurang 29 hari. Itu Ramadan. Bila kata Ramadan, 29 paling kurang, 30 paling panjang. Maknanya kalau satu orang musafir, dia duduk sini puasa, mula puasa di Malaysia. Makna Malaysia esok raya contoh esok 30 Syawal, 30 Ramadan.
30 Ramadan esok, mana habis raya lah esok, hari ni 29. Dia pergi melancong. Melancong hari ni sampai sana satu negara entah mana-mana pergi, dia sampai tu hari raya. Hari yang sama sampai hari raya. Sedangkan dia kena puasa esok lagi satu hari, cukup 30. Jawapannya esok orang raya dia kena qada satu hari lagi. Maknanya dia 29 hari, kalaulah ataupun 28 lah, 29 tu dah boleh terima dah Ramadan. Dia 28 hari saja puasa. Dia pergi satu tempat, hari ke-28 tu orang beraya. Jawapannya dia pun ra'i lah, raya, dia pun tengok keadaan dah nak makan minum, tapi dia kena qada satu hari untuk Ramadan kerana bulan kamu tak cukup 29 hari. Begitu juga orang yang cukup 30 hari. Dia dah cukup 30 hari. 30 hari dah selesai dah Malaysia ni, dia pergi melancong mana-mana, keesokan tu satu hari lagi sana tak nampak anak bulan. Esok tu satu hari. Jawapannya dia kena menahan diri, dia tak boleh raya. Saya dah 30 hari dah, tapi pergi negara tu raya. Jawapannya dia tidak boleh makan minum kerana menghormati orang ramai yang masih menjalani ibadah Ramadan, tapi dia sebenarnya selesai dah Ramadan, dia selesai. Hari itu dia tidak puasa, cumanya dia jangan makan sebagai menghormati. Itu makna ulama kita Ramadan 29 hari paling kurang, 30 hari paling lama, tak ada dah. Itu Islam. Orang putih dia kurang 28 hari pun ada, 31 pun ada. Itu orang putih. Kita ikut Hijri. Bulan yang penuh keberkatan. Jadi Saki-Baki ni kita pulun lah buat ibadat, pasal kita tak tahu Ramadan akan datang sampai ke tidak. Dalam kitab Fathul Mu'in dia kata yusannu ma'at ta'kid bi Ramadan wa asyruhu akhiru akadu. Makna sepanjang Ramadan ni banyakkan amal, dan 10 akhir itu akadu, kuat lagi. Makna daripada awal Ramadan nampak semayang pun rajin, berjemaah, main sunat, dah boleh qiyamul lail, tilawah Quran pun nampak dah mula semangat. Tapi 10 akhir ulama tak akadu, kuat lagi. Iksaru sodakotin, iksaru tilawatin, banyakkan sedekah, banyakkan tilawah. Tingkat-tingkat 10 akhir ni luar biasa. Tu kita biar ada perubahan. 10 akhir ni ada sikit peningkatan. Kalau dulu sedekah 2-3 hari sekali Ramadan, 10 akhir ni hari-hari. Kalau dah tiap-tiap hari dah sedekah Ramadan, kalau masuk 10 akhir 5 waktu sedekah. Tu ada peningkatan. Banyakkan tilawah Quran. Allahu Akbar. Paling afdal waktu subuh. Dalam kitab kata siang hari paling afdal tilawah Quran lepas subuh. Kalau malam hari waktu sahur. Maknanya fasa siang hari afdalnya lepas subuh terus baca Quran. Malam hari daripada maghrib sampai ke subuh tu, itu malam, waktu sahur tu paling afdal. Waktu lain boleh dah, tapi ni ulama kata special bulan Ramadan ni. Tu kalau kita ambil kesempatan yang diajar ulama, masya-Allah, sampai kita menanti-nanti tercari-cari Lailatul Qadr, malam yang mana satu amal malam Lailatul Qadar itu, satu amal itu lebih baik daripada 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadr, mana 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar malam tu. 1000 bulan. Tak sebulan, 2 bulan, sampai 1000 bulan tapi kosong, biasa-biasa, tak ada Lailatul Qadar. Amal Lailatul Qadar kamu 2 rakaat kamu lebih baik pada 1000 bulan yang kosong tak ada Lailatul Qadar. Ni nilai dia 84 tahun. Allahu Akbar. Jadi yang sia-siakanlah, terutamanya malam-malam ganjil tu yang diharapkan berlakunya Lailatul Qadar. Banyakkan iktikaf, itulah amalan-amalan yang biasa, makna yang diulang-ulang. Setengah kita dengar orang Yaman, orang-orang Mesir dah. Orang-orang Mesir ni kalau Ramadan dia pakai malam tu setengah berjaga terus. Berjaga terus malam tu, bukan kata jaga malam mulai tidur sikit yang malam pun bangun, tak, pakai setengah tu berjaga terus, buat wirid, buat amal, wirid. Rugi kalau tidur. Tu siang hari ambil lah jana tenaga sikit, Qailulah. Jana tenaga sikit, tidur, malam hari berjaga terus buat amal. Semangat dia. Cuma tak jadi suasana kita lagi, setengah tu kalau orang-orang India, dia mana 10 akhir ni angkat beg, letak masjid, tidur dalam masjid, buat amal dalam masjid dah. Sunnah Nabi 10 akhir ni duduk masjid, ataupun banyakkan masa dalam masjid paling kurang. Urusan qada hajat je keluar.
Oh, dia i'tikaf sungguh, i'tikaf sebenar panggil. Dia ada i'tikaf yang wajib, i'tikaf yang sunat, i'tikaf yang mustahab. Dia ada jenis i'tikaf. Tapi Nabi ni memang 10 akhir, ini peluang besar. Munajat, baiki hubungan dengan Allah. Sekurang-kurang kita banyakkanlah 5 waktu, ambil masa lapang sikit, i'tikaf sikit, buat ibadat zikir kan. Dia buat tabir-tabir, tirai, ada kawasan masing-masing lah. I'tikaf. Jaga malam. Tapi janganlah sebab nak berjaga malam siang hari tidur. Sepanjang hari tidur dah. Lepas sahur Allahumma bismika, sedar-sedar asar. Pasal apa nak berjaga malam ni? Malam tidur siang hari berdengkur. Bangun pukul 5, sambung sikit lagi, lambat lagi pukul pasal 2 jam, sambung lagi tidur. Bukan macam tu dah, ambil sikit, makna kira-kira boleh membantu bangun malam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan Allah beri taufik hidayah apa yang saya sampaikan, saya kongsikan ini dapat bersama-sama kita ambil pengajaran. Ada sedikitlah perubahan, peningkatan dalam amal. Wallahu a'lam. Saya pun balik 1 hari. Saya semalam sampai subuh semalam ni, jadi nak balik pula. Balik Kelantan tak selesai lagi. Pukul 9 ni nak balik. Tapi lepas ni 5 akhir Ramadan straight sini lah. Kita ada daurah, pondok apa semua, ada lagi program-program tu. Balik sini tunai-tunai jadual ya. Kan tak mari tanya mana bulan lepas tak mari. Masyarakat sekarang ni sibuk memang, mana kita tok gudang uzur pondok ni. Bila uzur kita ni yang tenaga-tenaga nampak muda, mula dia nak guna nak guna, bantulah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-kitaba was sunnah wa ta'wil wal hikmah wa ma yanfa'una fid dunya wal akhirah. Wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatal qadr warzuqna lailatal qadr warzuqna lailatal qadr. Allahumma ja'alna minal muslimina wal mu'minin. Allahumma ja'alna minas solihin wal muttaqin. Allahumma ja'alna minaz zahidin wal mujahidin wal mujtahidin. Allahumma ja'alna minas sabirin wasyakirin wal mukhlisin. Allahumma ja'alna minan najin wal muflihin wal faizin fid dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna minat tawabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.